Dodol ialah sejenis masakan Melayu yang berasal daripada Indonesia. Ianya sejenis manisan. Semasa membeli dodol, saya sempat bertanyakan kepada penjual tentang beberapa soalan. Bahan-bahan utama untuk membuat dodol ialah tepung pulut, gula putih, gula merah, santan. Ini juga turut dibeli oleh pelbagai kaum, termasuk kaum India, Cina dan Melayu. Ini dibelajar daripada arwah atuk saya yang telah lama buat dodol ni lah. Semangat cita ke negara dapat dipupuk dengan menghargai makanan kaum lain. Sebenarnya kita rakyat Malaysia yang pelbagai kaum ini berada di bawah satu payung yang sama. Dengan membeli makanan tersebut, ia secara tidak langsung juga akan dapat menyatukan pelbagai rakyat Malaysia. Ini akan mendekatkan lagi hubungan silaturahim antara pelbagai kaum yang berbeza di dalam negara Malaysia ini. Dan salam sejahtera. Dalam video saya telah tunjukkan cara untuk membuat onde-onde. Dalam proses mempelajari cara membuat kuih ini, saya juga telah mendapat info tentang latar belakang onde-onde ini. Membuatkan saya lebih menghargai dan memahami kuih ini. Saya tak untuk menaikkan semangat ciptakan karya saya, iaitu negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Salam kepada semua. Dalam video ini saya akan memperkenalkan kuih tradisional Melayu yang paling saya suka, iaitu kuih seri buka. Kuih seri buka ada orang utara panggil pulut sekaya, ialah sejenis pencuci mulut dua lapis kaum Melayu tanyanya, yang mana pulut kukus membentuk lapisan bawah dan kastard hijau pandan membentuk lapisan atas. Kuih ini senang didapati di negara-negara seperti Indonesia, Singapura dan Malaysia, serta sesuai dinikmati sebagai sarapan pagi, minum petang atau dihidangkan di majlis-majlis. Tanpa mendengarkan langsung, jom masuk ke langkah pembuatannya. Pertama sekali, bagi lapisan pulut kukus, campurkan garam dan santan bagi tujuan mengimbangkan rasa manis di lapisan atas. Tampah santan ke pulut yang siap dibasuh dan diredam selama 4 jam dan kacau sepati. Masukkan daun hada yang disimbol dan kukus selama 10 ke 15 minit sehingga memasak. Bagi lapisan pandan atas, masukkan 3 biji telur dan gula. Kacau sehingga ketulan gula dicairkan sepenuhnya. Tambahkan tepung gandum dan tepung jagung. Tambah juga garam, santan, dan air pandan. Kacau sepati sehingga tiada ketulan tepung dilihat. Keluarkan pulut yang siap dimasak dan diperluh. Sapu sedikit minyak ke bahagian dalam loyang. Masukkan pulut yang siap dikukus tadi
Ratakan dan tekan rapat macam ini. Jadi lapisan perut dah siap. Tapis lapisan hijau pandan ke dalam periuk untuk tekstur yang lebih halus. Panaskannya dan kacau sehingga menjadi pekat. Kemudian, tuang ke atas lapisan perut. Goyang untuk permukaan yang rata. Tutup dengan foil aluminium. Masukkan ke periuk kukus sekali lagi dan kukus selama 30 minit. Jadi inilah kue serimuka pertama yang saya buat. Aroma pandan dan santan dengan penggabungan rasa manis dan masin telah menghasilkan rasa kue yang unik dan sedap. Sama juga dengan masyarakat berpulang kawin di negara kita. Walaupun kita berbeza dalam tradisi dan budaya, tetapi persatuan kaum telah membentuk negara yang aman damai ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Sekarang saya akan pergi ke sebuah restoran yang menjual sarapan Hainan untuk beli dan makannya. Kedai kopi yang saya pergi ialah restoran Silver River. Ia merupakan salah satu kedai kopi yang jual sarapan Hainan yang amat kenal di Trang Pahang. Penduduk Trang, tak kisahlah kaum Cina, Melayu ataupun India, suka menikmati sarapan di restoran Silver River kerana kita dapat makan sarapan Hainan yang paling bertradisi di sini. Sarapan Hainan yang tradisional merangkumi 3 jenis makanan, iaitu kopi, telur dan roti bakar. Ini merupakan cara bagaimana membancuh kopi Hainan. Cara untuk membancuhnya tidak serata dengan kopi yang dijual di kafeteria. Selepas siap dibancuh, kopi akan dituang ke dalam satu cawan kopi seramik yang terletak di atas piring kopi yang biasanya bercorak bunga raya. Bunga raya merupakan bunga kebangsaan Malaysia. Jadi, ia juga membuktikan kesejarahan negara kita. Seterusnya ialah telur separuh masak. Biasanya mereka akan guna telur kampung kerana ia lebih wangi dan sedap. Cara untuk makan telur ini ialah tanpa kicap dan lada ke dalamnya. Makanan yang terakhir dalam sarapan Hainan ialah roti bakar. Selepas roti siap dibakar, mereka akan menyebut satu lapisan pandan kaya buatan tangan dan meletak sekeping mata ke atas roti. Selepas menikmati sarapan yang sedap ini, saya pun merebut peluang untuk buat temu tuka dengan tauke restoran Silver River. Beliau beranggap bahawa sarapan Hainan juga dikenali sebagai sarapan nanyang. Sarapan Hainan juga dapat dikenali sebagai Western breakfast yang telah diubah suai oleh rakyat Malaysia. Pada zaman penjajahan British, terdapat orang Cina bekerja sebagai pembantu rumah di rumah pegawai British. Mereka mendapati bahawa orang British suka minum kopi dan makan roti sebagai sarapan mereka. Mereka punlah mempelajari cara bermakanan ini dan ubah suainya jadi rasa orang Asia. Penyatuan bangsa melalui makanan dapat dilihat dalam projek ini, iaitu sarapan Hainan yang berasal daripada budaya Cina tetapi popular dalam kalangan orang Melayu dan India juga. Hubungan harmoni yang terjalin sesama kaum akan memperkukuhkan kedaulatan negara, turut menunjuk dan menanam semangat cinta akan negara dalam hati rakyat Malaysia. Saya memilih untuk membuat kue bulan kerana tertarik dengan dua sejarah makanan ini. Yang pertama, kue bulan menjadi simbolik kemenangan kepada perjuangan pihak Ming mempertahankan dinasti mereka daripada terus ditindas dengan kejam oleh pemerintahan Mongol. Yang kedua pula tentang urusan kue bulan di mana sepasang suami isteri berusaha untuk menyelamatkan kampung mereka daripada cuaca panas terik, dan disebabkan usaha mereka itu, Dewi Bulan menghadiahkan mereka dengan satu ubat di mana apabila seseorang memakannya, pemakan tersebut akan hidup buat selama-lamanya. Hui dan Chang'er bersetuju untuk tidak mengambil ubat tersebut, tetapi akibat satu insiden, Chang'er terpaksa mengambil ubat tersebut dan hidup di bulan buat selama-lamanya. Jadi Hui berasa sangat sedih dan membakar kue bulan pada setiap tahun, iaitu pada 15 Ogos yang menjadi tarikh festival kue bulan diadakan. Jom kita tengok macam mana nak buat kue bulan.
yang saya akan lakukan untuk projek Cinta Akan Negara ialah membeli makanan tradisional dan menjual sedikit penjual mengenai makanan tradisional. Apa lagi? Jom. Guys, ini dia makanan tradisional yang saya buat. Satu tosi. Ini tosi, ini chutney dia, ini kuah dal, kuah kari. Memang kebiasaannya tosi akan dimakan dengan kuah chutney. So, inilah dia punya keistimewaan. So, apa lagi? Mari kita rasa. Memang masyarakat India pun makan rasa. Hai, how are you? Waalaikum. Happy Deepavali. So, diorang datang nak tengok pasal nak buat tote. So, first kita kena ambil beras. Satu tin susu lah. Setengah tin RM20. Dan lagi satu medium. So, yang ni 3 dicampur. Dan masuk air. Rendam 3 jam lah. Lepas rendam 3 jam, dalam petang tu dia ambil. Blend sampai halus. Okey, lepas you ambil satu kuali. Taruh dan tutup sampai besok pagi. Lepas tu pagi tu sudah dek, so you boleh buat tosi. Benda ni senang saja. Ada pendapat akhir adakah makanan tosi diminati oleh rakyat Malaysia? Oh, very banyak orang suka. Orang India suka, orang Cina suka, orang Melayu suka. Semua suka. Tosi ni benda yang tak berat untuk makan. Bagus untuk badan. Tosi dengan jenis. Kesimpulannya, melalui aktiviti yang telah saya jalankan ini, iaitu pembelian makanan tosi, saya dapat menghargai serta menghayati pelbagai makanan tradisional yang terdapat di negara kita, sekaligus mampu menunjukkan perasaan cinta akan negara. Melalui aktiviti tembual yang telah saya lakukan pula, dapat mengeratkan hubungan antara kaum melalui perkongsian idea dan pendapat antara kedua-dua belah pihak. Maka, lebih kerap kita berkomunikasi bersama-sama, lebih erat hubungan yang terjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kita telah mendengarkan beberapa makanan tradisional yang disampaikan oleh ahli kebudayaan lain. Jadi saya ingin menceritakan kepada anda semua tentang makanan tradisional India iaitu idiyappam yang biasanya terdapat di kawasan selatan India. Idiyappam ini juga dikenali sebagai putu mayam. Izinkan saya menceritakan sedikit sebanyak tentang idiyappam ini sebelum saya menunjukkan cara-cara membuatnya. Kepada anda semua yang tidak tahu putu mayam ini apa atau rupanya bagaimana, bagi saya putu mayam ini rupanya macam bihun. Dan bahan-bahan untuk membuat putu mayam ini hanyalah tepung beras, air dan juga garam. Putu mayam ini sering dimakan sama ada dengan kelapa parut dan gula merah ataupun dengan kuah kari. Putu mayam ini sering dimakan sewaktu sarapan pagi dan juga waktu makan malam. Walaupun putu mayam ini merupakan makanan tradisional India, tetapi sangat popular di Malaysia. Pada zaman sekarang, putu mayam bukan sahaja dijual oleh kaum India, tetapi juga oleh kaum-kaum lain seperti kaum Melayu dan kaum Cina. Ini menunjukkan bahawa di Malaysia kami dapat menerima dan menghargai makanan tradisional kaum lain. Jadi kesimpulan daripada apa yang telah saya katakan tadi, meraihkan perbezaan antara satu sama lain melalui makanan tradisional dapat menaikkan lagi semangat cinta akan negara dalam diri masing-masing. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menunjukkan kepada anda semua cara-cara membuat putu mayam. Pertama sekali, potong daun pisang yang telah dibasuh dan dilap kering serta sapukan minyak jagung ke atasnya untuk mengelakkan putu mayam itu melekat setelah dikukus. Ini adalah acuan yang akan digunakan iaitu acuan muruku dan kita harus memilih acuan yang mempunyai lubang paling kecil dan halus untuk putu mayam ini. Resepi ini menggunakan 1 cawan tepung beras, 1 cawan air dan setengah sudu teh garam. Langkah pertama, 1 cawan air itu dipanaskan sehingga mendidih. Kemudian masukkan setengah sudu teh garam. Apabila air telah mendidih, tutup api dan masukkan tepung beras sedikit demi sedikit. Kacau sehingga menjadi dough yang lembut. Masukkan dough tersebut ke dalam mangkuk lain dan teruskan mengacau sehingga sekata. Apabila dough ini masih panas, masukkan sedikit ke dalam acuan. Kemudian putar acuan bentuk bulatan dan biarkan dough bertali jatuh ke atas daun pisang. Langkah seterusnya, didihkan air untuk mengukus, kemudian susun putu mayam ke dalam tempat mengukus dan kukus selama 2 hingga 3 minit sahaja. Setelah siap dikukus, putu mayam ini sedia dinikmati bersama kelapa parut dan gula perang. Itu sahaja daripada saya, terima kasih.